sejauh manakah penghayatan etika dan peradaban ditafsirkan dari semasa ke semasa. Etika bermaksud pegangan prinsip moral atau nilai-nilai akhlak seseorang atau sekumpulan manusia, manakala peradaban didefinisikan bahawa tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani yang tinggi. Pada masa ini, COVID-19 merebak ke seluruh dunia sejak 31 Disember 2019 tahun dari Wuhan. Pandemik ini telah membawa impak yang besar kepada masyarakat dalam pelbagai segi, seperti ekonomi, sosial dan politik, terutamanya menyebabkan kemelesetan ekonomi dan menimbulkan gejala sosial negatif yang serius. Hal ini disebabkan semua kegiatan ekonomi dalam negara terpaksa dihentikan bagi mengawal pandemik dan secara tidak langsung menyebabkan ramai orang kehilangan kerja, seterusnya menyebabkan kehilangan sumber pendapatan. Hal ini akan menyebabkan kekurangan etika dan peradaban dalam masyarakat semakin meningkat. Seterusnya, isu dan permasalahan kajian. Pandemik COVID-19 yang melanda negara pada akhir tahun 2019 telah memberi impak yang besar kepada masyarakat. Antaranya, pandemik COVID-19 telah menyebabkan kehilangan punca pendapatan masyarakat kerana premis perniagaan tidak dibenarkan beroperasi atau pekerja itu sendiri serta-merta dibuang kerja disebabkan kerugian perniagaan melebihi keuntungan yang diperolehi oleh majikan. Data menunjukkan bahawa sejumlah 140,608 individu dilaporkan hilang pekerjaan sejak Mac 2020 sehingga 20 Ogos 2021. Data ini jelas menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 menjejaskan keadaan ekonomi masyarakat di Malaysia. Hal ini seterusnya mendorong peningkatan kadar tekanan mental dalam kalangan mereka sehingga berlakunya peningkatan kes penderaan rumah tangga, masalah kesihatan mental dan kes bunuh diri akibat tekanan dan kesempitan hidup yang dialami. Selain itu, pandemik COVID-19 turut dapat menilai etika masyarakat melalui aspek integriti. Hal ini merupakan isu yang perlu diambil peduli oleh masyarakat kerana ia mempengaruhi masa depan generasi yang akan datang. Objektif. Pertama, menjelaskan konsep kelestarian etika dan peradaban secara umum. 2. Mengenal pasti cabaran-cabaran kelestarian etika dan peradaban semasa pandemik COVID-19. 3. Mengetahui langkah-langkah untuk mengatasi cabaran kelestarian etika dan peradaban yang dihadapi. Konsep kelestarian etika dan peradaban. Kelestarian secara umumnya membawa maksud pengekalan sesuatu perkara atau keadaan. Ini bermakna kelestarian ada kaitannya dengan usaha mengekalkan serta memelihara keaslian. Etika berasal daripada perkataan Yunani yaitu ethos, yang membawa maksud sikap dan pribadi. Rahman 2015. Maksud etika menurut pemahaman bahasa Melayu ialah akhlak atau moral seseorang dalam kelakuan dan pergaulan mereka yang diambil daripada Kamus Dewan edisi keempat, Hamdan 2017. Etika adalah sifat atau perilaku yang merangkumi setiap lapisan umur, bangsa, etnik, agama, dan negara. Maksud adab ialah budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik, dan budi bahasa yang luhur. Kamus Dewan 2010. Manakala peradaban bermaksud keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani, sesuatu bangsa, masyarakat, dan sebagainya. Kelestarian etika dan peradaban bermaksud suatu usaha berkaitan etika, adab, dan nilai-nilai baik yang bersifat lokal dan global oleh masyarakat Malaysia yang dilakukan secara sedar, konsisten, dan berterusan.
Antara cabaran ekonomi yang dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban adalah menyeimbangkan ekonomi penduduk pedalaman, bandar dan luar bandar, peningkatan jenayah ekonomi seperti amalan salah laku perniagaan, penyelewengan aset dan rasuah, peningkatan kepada kualiti dan kemampanan hidup. Masyarakat hilang sumber pendapatan. Masyarakat diberhentikan kerja menyebabkan operasi menjadi lambat. Peningkatan pengangguran terhadap belia dan tenaga kerja. Dan akhirnya, peningkatan isu pemotongan gaji. Antara cabaran sosial yang dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban adalah terdiri daripada isu berkaitan tentang integriti dalam pelbagai sektor awam dan swasta. Cabaran kedua sosial ialah pengukuhan perpaduan antara etnik dan pelbagai bangsa. Cabaran ketiga, penerapan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat. Cabaran keempat, membentuk jati diri dan moral yang baik. Cabaran kelima, penyebaran budaya barat dalam kalangan masyarakat. Cabaran keenam, tekanan kos sara hidup semasa pandemik. Cabaran seterusnya ialah mengencam bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan terakhir ialah cabaran peningkatan masalah jenayah dalam pelbagai isu. Di samping itu, saya ingin membentangkan berkaitan cabaran psikologi. Yang pertama, kebimbangan rakyat terhadap keparahan pandemik COVID-19. Bagi yang kedua, mewujudkan tekanan psikologi. Contohnya, orang akan merasa takut akan dijangkiti COVID-19. Ketiga, mewujudkan kebimbangan terhadap masalah kewangan berikutan kewujudan Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP. Hal ini kerana lebih banyak beban yang perlu ditanggung menyebabkan lebih tinggi tekanan psikologi. Yang keempat, peningkatan jumlah kematian yang membimbangkan. Strategi dan langkah kelestarian etika dan peradaban. Pertama, membuat kempen kesedaran berkenaan masalah kesihatan mental secara atas talian. Kedua, membuat lebih banyak perkongsian berkenaan dengan kelestarian etika dan peradaban secara atas talian. Seterusnya, amalan dan penghayatan rukun negara. Keempat, membina pemikiran dan sikap yang betul. 5. Menjunjung tinggi budaya ilmu. Yang terakhir, peranan agama dan sistem kepercayaan. Terdapat beberapa manfaat yang didapati daripada video ini. Yang pertama, dapat mendidik masyarakat untuk mematuhi peraturan dan norma baharu dengan mematuhi SOP. Selain itu, melihat kadar kematian yang semakin hari semakin meningkat ini dapat meningkatkan tahap kesedaran masyarakat tentang bahayanya virus COVID-19. Pandemik COVID-19 ini menyedarkan manusia untuk sentiasa berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita semua dilindungi daripada penyakit ataupun virus yang berbahaya ini. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 menjejaskan konsep kelestarian etika dan peradaban secara umum. Cabaran yang dihadapi dari segi psikologi, ekonomi, sosiologi menyukarkan mereka untuk menerapkan konsep tersebut. Oleh itu, langkah-langkah mengatasi perlu dilakukan segera agar konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Langkah ini perlu diteruskan supaya negara dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan aman sejahtera.